ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam sejahtera, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang berusaha Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang sudi bersama dengan jemaah Google Meet Gemenur Iman untuk tadabbur surah Al-Baqarah ayat 135 ke Ustaz, 36. Ya betul, 135. Ayat 135 untuk surah Al-Baqarah yang berusaha Puan Rosniati Mansur bersama dengan tim Gemenur Iman yang menyediakan platform untuk kita berkuliah pada kuliah maghrib pada malam ini. Yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu muslimin muslimat yang terus setia bersama untuk mengimarahkan kuliah pada malam yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia rahmatnya kita bertemu lagi pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat restu, diberkati dan Allah limpahi hidayah dan tunjuk kita ke arah kebaikan, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Bagi memberkati kuliah kita tanpa melengahkan masa, kita teruskan membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkati kita, rahmati kita dan dipayungi oleh para malaikat berada kita di taman ilmu pada waktu maghrib ini, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk terus mentadabbur surah Al-Baqarah ayat yang ke-135. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ayat yang ke-135 suratul Baqarah. Faqalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka kata, jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah, wahai Muhammad, no, bukan begitu. Bahkan kami mengikut agama Nabi Ibrahim yang tetap di atas dasar tauhid dan bukanlah ia dari orang-orang musyrik. Ayat ini dari sudut pembinaan tata bahasa Arab, dia dalam bentuk yang sangat unik. Sangat unik. Allah gabungkan dua ayat menjadi satu. Allah gabungkan dua ayat menjadi satu. Ayat pertama, orang Yahudi kata, engkau jadilah Yahudi, barulah engkau dapat petunjuk. Orang Nasrani kata, engkau jadilah Nasrani, barulah engkau dapat petunjuk.
So dua ayat tu Allah gabungkan jadi satu. Dua ayat tu Allah gabungkan jadi satu. Menjadilah, mereka berkata, jadilah kamu Yahudi atau Nasrani. Nescaya kamu akan terpimpin. Begitu. So itulah bentuk perangai orang-orang yang suka merasakan puak dia lebih baik. Orang-orang yang suka merasakan kumpulan dia lebih baik. So dia rasa korang kena jadi macam kami, barulah boleh masuk syurga. Undi parti kami baru layak digelar Islam. Dia rasa apa yang dibawa tu betul dan orang lain semua salah. Ini perangai dan sikap mengangkat puak dia lebih. Tetapi agama Allah tak begitu. Allah tidak pentingkan puak. Allah pandang iman dan bagaimana boleh beramal dengan iman tu. Allah pandang tentang kebenaran. Gitu. Kan ramai yang kata, kamilah ahli sunnah wal jamaah, ikutlah kami. Kamilah kumpulan salaf, ikutlah kami. Kamilah pendukung itu dan ini, ikutlah kami. Tapi sesama mereka, dia dengan kumpulan yang lain, sering berbalah dan bergaduh. Itu ke grup, kumpulan, jalan yang Nabi beri contoh? Dengan kumpulan yang dia tak ngam, dia gaduh. Gaduh, dialah paling betul. Dialah paling berilmu. So Yahudi dan Nasrani beri panduan pada kita dengan perangai mereka bahawa kumpulan selain daripada mereka adalah salah dan tidak terpandu. Dan kalau dalam konteks ini, cuba tengok, Yahudi dan Nasrani ini datang kemudian. Yahudi dan Nasrani datang kemudian. Bila Allah suruh titahkan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, katakan begini. Qul tu maksudnya, wahai Muhammad, katakan begini. Bahkan cara hidup Nabi Ibrahim itulah cara hidup yang tulus dan murni, Hanifah. Yahudi dan Nasrani ini datang kemudian. Allah suruh kita rujuk kepada bagaimana gaya hidup Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada nak gaduh dengan siapa-siapa? Nabi Ibrahim ada nak menentang pemerintah dia? Malah bila raja dia, bila kaum dia arahkan untuk bakar, ada Nabi Ibrahim pergi memberontak, ajak rakyat memberontak? Tidak. Tatkala Jibril datang untuk menguruskan kaum Lut, Nabi Ibrahim siap berbalah dengan Jibril, dengan utusan Allah. Berilah Lut masa. Takkan cepat sangat. Dia sampai mempertahankan manusia yang sedang buat kemungkaran. Seolah-olah mereka, berilah mereka peluang untuk diberi penerangan lagi. Berilah mereka peluang untuk bertaubat. Tapi kita, tak payah tengok jauh, tak payah tengok sampai ke Thailand. Ni masyarakat Melayu. Ada kita fikir macam Nabi Ibrahim. Pantang kita berkuasa sikit, kita suka nak menghukum, merejam orang lain dengan kata-kata. Tak ada langsung kita rasa, dia ni ada harapan lagi boleh bertaubat. Tak. Malah kita terus menghukum. Satu kesalahan, kita rejam dia, seolah-olah dia tak ada peluang untuk bertaubat. Seolah-olah hati dia sudah tertutup untuk agama. Bal millata Ibrahim Hanifah. Ikutlah cara Nabi Ibrahim. Satu tuan-puan, bila baca tentang Nabi Ibrahim ni, tengok sungguh-sungguh apa yang baginda buat. Bagaimana gaya hidup baginda, bagaimana cara hidup dia.
Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah dari kalangan orang-orang yang mensyirikkan Tuhan. Begitu. So, dan kenapa ditekankan, ditutup ayat ini dengan Nabi Ibrahim tidak musyrik. Nabi Ibrahim tidak musyrik. Kerana dalam catatan sejarah ahli kitab sama ada Yahudi dan Nasrani, catatan sejarah mereka mendakwa Nabi Ibrahim di hujung hayatnya telah berbuat syirik pada Allah. Sampai macam tu sekali teruknya mereka mengubah ayat-ayat dalam kitab mereka. Sehingga seorang Rasul yang begitu mulia dituduh melakukan syirik pada Allah. Maka Allah bersihkan nama baginda dalam ayat ini dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Dan cara Allah bersihkan nama Nabi Ibrahim dengan menggunakan kalimah ma. Maksud ma ialah sebelum ini dan selamanya dia tidak pernah melakukan syirik. Wa ma kana minal musyrikin. Kalau Quran guna perkataan la, wala kana minal musyrikin, kalau la tu merujuk selepas ini dia tak akan melakukan syirik. Tapi boleh jadi sebelum mungkin ada possibilities. Tapi kalau ma sebelum, sekarang dan akan datang, Nabi Ibrahim takkan melakukan perbuatan syirik. Wa ma kana minal musyrikin. Dan kemudian Allah datangkan satu bentuk conclusion. Qulu. Katakanlah kamu sekalian. Qulu. Hai, sama ada kamu Muslim, Yahudi, Nasrani. Kamu semua manusia. Sebut begini. Qulu. Katakanlah kamu sekalian. Amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman dengan Allah dan apa sahaja bentuk wahyu yang diturunkan kepada kami. Ini adalah arahan Allah untuk kita. Ini adalah arahan dari Allah untuk kita. Kita kena sebut begini, aku beriman dengan Allah. Amanna billah. Aku telah beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina. Dan apa sahaja kitab yang telah turun ke atas kami. Berapa banyak kitab yang turun pada kita? Yang rasmi Quran. Sebelum itu Injil. Sebelum itu Taurat. Sebelum itu Zabur. Apa sahaja yang turun, kita kena beriman. Dan dalam bab iman, bukan sahaja lafaz, tapi iktikad dalam hati. Sebab kalau kita hanya lafaz tanpa iktikad dalam hati, apa beza kita dengan orang munafik? Orang munafik juga sebut kami beriman, tapi hatinya kosong, kontang daripada rasa. Wa ma unzila ilaina, selain daripada apa-apa sahaja yang turun pada kami, ia juga merujuk kepada perkataan wahyu. Wa ma unzila ilaina bukan hanya terhad kepada Quran, namun ia juga meliputi wahyu melalui sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini adalah arahan kepada orang Muslim. Orang Muslim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kemudian, apa lagi yang disuruh kita beriman? Wa ma unzila ila Ibrahim. Dan apa sahaja bentuk wahyu
yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, kita tak tahu apa bentuk kitab yang turun pada Nabi Ibrahim, tidak disebut. Tapi Allah ada sebut dalam bentuk begini. Suhufi Ibrahim wa Musa. So Nabi Ibrahim dia bukan dapat dalam bentuk kitab, tapi dalam bentuk suhuf. Suhuf. Namanya apa tak tahu. Suhuf ni apa? Lembaran-lembaran. Nabi Ibrahim juga dapat lembaran-lembaran. Kemudian wa Ismail, dan yang diturunkan wahyu kepada Nabi Ismail dan kepada Nabi Ishak dan kepada Nabi Yaqub, wal asbaq, dan semua anak cucu Nabi Yaqub. Asbat merujuk kepada keturunan Nabi Yaqub. Anak dan keturunan Nabi Yaqub. Asbat. So kalau Nabi Yaqub ke bawah, Allah guna perkataan asbab. Kalau untuk keturunan Nabi Ismail, Allah guna lafaz qabail. Qabail. So lepas ni, kalau kita jumpa kalimah asbat, itu merujuk kepada keturunan Nabi Yaqub. Dan kalau qabail, itu dirujuk kepada keturunan Nabi Ismail. Asbat. Suatu masyarakat Arab, mereka menggelar kelompok-kelompok mereka sebagai kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah. Jamak dia apa? Qabail. Qabail. So kita beriman dengan apa sahaja yang diturunkan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub dan anak cucu keturunan dia. Wa ma utiya Musa, dan apa sahaja yang diberikan kepada Musa. Dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa sahaja yang diberikan kepada para nabi. Maksud para nabi ini semua nabi-nabi yang lain yang tak disebut namanya. Sebab wahyu yang turun kepada nabi adalah dalam bentuk akidah tauhid. Allah tidak pernah membiarkan manusia hidup tanpa panduan wahyu. Dan Allah susun Musa dulu baru Isa. Diletakkan bersekali kerana Nabi Musa adalah Nabi terakhir Yahudi. Dan Nabi Isa adalah Nabi kepada Nasrani. Dan kemudian Allah kata apa? La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak pernah membezakan antara nabi-nabi itu. Semua nabi itu kita terima, tidak pernah membezakan. Walaupun by default Nabi SAW sebagai nabi terakhir dan menjadi ikutan kepada kita, tidaklah itu menjadi punca kita menolak para nabi yang lain sebelum baginda. Tak. Apa dimaksudkan ayat ni? Ayat ni menyatakan secara terperinci, kita tidak boleh membeza-bezakan nak terima nabi tu, tak terima nabi ni, seperti mana yang dibuat oleh Yahudi dan Nasrani. Orang kata kami terima semua nabi kecuali Muhammad. Nasrani juga kami terima semua nabi kecuali Muhammad. Tak. Kita tak. Jangan bezakan antara nabi. Jangan tafriq. Jangan membezakan.
Kita terima kerana semua Nabi telah dilantik oleh Allah. Dan dalam masa yang sama kita tahu bahawa status antara Nabi, satu Nabi dengan yang lain tidak pernah sama. Ada statusnya boleh bercakap terus dengan Allah. Ada statusnya dapat Khalilullah. Ada statusnya dibantu siang dan malam. Ada statusnya berdakwah 950 tahun. Pelbagai bentuk keadaan dan status para Nabi tak sama. Tapi kita tidak membeza-bezakan. Kan? Fadilah-fadilah. Itu namanya tafdil. Kelebihan-kelebihan. Macam anak kita 10 orang, kita tahu masing-masing berbeza. Ada yang itu, ada yang lebih tang sini, ada yang lebih tang situ, ada yang pandai tang sini, ada yang pandai tang situ. Tapi itu tidak menjadikan seorang ibu membeza-bezakan kasih sayang antara anak dia. Tidak, kan? Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepada Allah kami berserah diri. So inilah pengisytiharan kita. Kita beriman dengan apa yang Allah turunkan dari kalangan para Nabi, dulu, kini, selamanya. Dan kami berserah diri hanya pada Allah. Perkataan Muslim sekali lagi digunakan sebagai isyarat teguran kepada Bani Israel untuk menjadi Muslim. Begitu. So, bersegeralah bertaubat sebelum terlambat. Inilah ayat yang menjadi kesimpulan kepada ajaran Nabi Ibrahim dan semua Nabi. Kita tidak pernah membezakan Nabi-Nabi mereka. Tak pernah. Semua sama. Kita tak ada sebut tentang, bila sebut kisah Nabi Yusuf, oh ini Nabi mereka. Kita tak ada kaitan. Tak pernah. Tak pernah. So next, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Maka kalau mereka beriman, sebagaimana kamu beriman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Kalau mereka, puak-puak Yahudi dan Nasrani itu, beriman seperti mana apa yang kamu buat, فَقَدِ اهْتَدَوْا, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka mereka akan kekal dalam perbalahan dan pergaduhan. Fasayakfikahumullah, oleh itu Allah memadailah, Allah memelihara kamu, cukuplah Allah memelihara kamu. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita lazim dengar zikir fasayakfikahumullah, fasayakfikahumullah, fasayakfikahumullah. Kan yang kita ulang zikir ni, cukuplah bagiku Allah. Okay? Zikir tu yang selalu diulangkan. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah untuk kamu terhadap mereka. Maksudnya cukuplah bagi Allah agar melindungi kita daripada mereka. Kan zikir tu selalu baca. Okey, sekarang nak tanya, kenapa baca zikir ni? Faham tak apa maksud, apa tuntutan perkataan ni? Apa fokus dia? Apa fokus dia?
Fokus zikir ini ialah kita nak elak daripada syiqaq, sesat dalam persimpangan yang sangat jauh. Kita tak nak berperangai, kita tak nak buat perangai sehingga perangai kita tu menyebabkan kita sesat. Sebab tu kita minta, ya Allah lindungi kami daripada perangai mereka. Ya Allah cukup Engkau menjadi pelindung pada kami dari perangai mereka. Kalau kita duk ulang-ulang baca zikir ni tanpa faham, masa lagi buat perangai seperti Yahudi dan Nasrani, apa fungsi zikir ni? Sekarang ni Allah sedang bagi tahu kita, kalau engkau benar beriman, kalau mereka benar beriman sebagaimana kamu beriman, maka dah tentu mereka akan dapat petunjuk seperti kamu. Wa in tawallau, tapi kalau kamu tak antarkan, kalau kamu berpaling, fa innama hum fi syiqaq. Tawallau, kamu berpalinglah. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, kan dia beriman seperti mana kita beriman. Mereka beriman seperti mana para sahabat beriman. Tapi kalau mereka berpaling dari jalan itu, fa innama hum fi syiqaq, maka mereka berada dalam kesesatan. Mereka berada dalam kesesatan. So macam itulah golongan yang tak ikut sunnah Nabi. Maka mereka bermusuh dengan orang yang ikut sunnah Nabi. Dan dia akan menjadi sangat banyak perbalahan. Sebab cara hidup dan pegangan agama dah tak sama. Kan? So bila sebut fasayakfikahumullah, maka cukuplah Allah untuk kamu terhadap mereka. Ayat ini bermaksud Allah sudah cukup bagi Nabi untuk menjaga dari gangguan musuh. Cumanya bila kita baca zikir ni, siapa yang kita anggap musuh? Fasayakfikahumullah, fasayakfikahumullah. Okey, siapa yang kita anggap sebagai musuh? Kalau konteks ayat ni, orang-orang yang tak nak beriman seperti mana Nabi beriman. Orang-orang yang tak nak ikut sunnah Nabi seperti mana Yahudi dan Nasrani. Itu ke musuh yang kita picture sewaktu kita baca zikir ini? Atau musuh yang lain? Kan? So pointnya ialah kadang-kala kita baca zikir tu tapi kita tak tahu hujung pangkal. Zikir tu tentang apa? Apa latar belakang ayat bagi zikir tersebut? Kan sama macam ada orang yang kalau tukang urut dia akan baca wa idza batashtum jabbarin. Kan itu antara ayat yang popular dibaca. Wa idza batashtum jabbarin. Tapi tahukah kita apa latar belakang ayat tu? Cerita tentang kaum apa? Kan? So malam ni kita jumpa satu kalimah zikir yang latar belakangnya adalah tentang beza gaya hidup seperti yang ditunjukkan oleh Nabi berbanding gaya hidup dan cara beriman orang yang tak nak ikut cara Nabi. Dan Allah kata apa? Wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah dengar apa yang ahli kitab itu sebut di hadapan dan di belakang Nabi.
So jikalau mereka ada sebarang perancangan jahat, Allah tahu dan Allah akan jaga dan beri balasan setimpal. Fasayakfikahumullah juga dalam bentuk kita sedang menyerahkan, kita rasa cukup dengan adanya Allah daripada sebarang gangguan yang mereka cuba usahakan. Kan agama ini sedang diserang dari atas, bawah, depan, belakang, kiri dan kanan. Agenda LGBT. Tuan-tuan ada tengok tak dekat kat mana? US ke Britain? US ke Britain? US, Boston. Dekat US, Boston. Yes, Boston. Mak bapak pelajar, mak bapak budak-budak, dia buat dia buat perhimpunan untuk mengecam pihak sekolah sampai polis terpaksa masuk campur. Mengecam pihak sekolah nak masukkan juga subjek LGBT untuk anak-anak. Kan kalau begitulah agenda mereka, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat untuk selamatkan anak kita? Kan agenda tu dah dibawa masuk. Dia bukan lagi slowly tapi dalam keadaan agresif. Kita sampai kadang tak boleh nak buat apa. Buka TV ada yang ngantuk. Kan buka surat khabar dia ada selit. Sekarang kita tak boleh pakai color warna-warni, rainbow. Seolah-olah menyokong tindakan mereka. Ada tak ada, inilah bentuk perkataan yang kita sebut. Fasayakfikahumullah. Ya Allah, cukup engkau bagi kami Allah. Cukup engkau sahaja tempat kami kembali dan merayu dan mengadu. Oh, dekat England. Pihak sekolah kot buat macam tu. Mak bapak tak setuju. Fasayakfikahumullah. Maka cukup bagi Allah memelihara kita dari sebarang kejahatan mereka. Tuan-puan, inilah bentuk zikir tu. So bila tahu latar belakang ayatnya, so bila kita ungkapkan zikir tu, lebih berkesan di jiwa. Kita benar-benar serahkan kebergantungan pada Tuhan. Ni bentuk zikir, tawakal pada Tuhan, pada Allah. Kemudian Allah kata, Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah ni, sibghatallah. Sibghah ni maksudnya celupan. Celupan Allah. Sibghatallah ni maksudnya celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Sekejap, macam mana kita nak memahamkan celup tak celup ni? Bayangkan kalau kita ada kain putih dan kita celup dalam warna biru. Kan? Kain putih kita celup dalam color warna biru. So selepas beberapa lama, kain itu akan tukar warna biru kan? Itu image yang cuba dibayangkan. Kita ni kan kain putih. Kan Allah kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak-anak yang lahir dalam keadaan fitrah seperti kain putih. Mak bapak ni lah yang mencorakkan. So mak bapak dia akan terpengaruh dengan komuniti, terpengaruh dengan persekitaran. Macam mana dia terpengaruh dengan persekitaran dan komuniti, itulah bentuk dia nak mencorakkan anak dia. So sekarang Allah bagi tahu, Allah ada celupan.
Allah ada celupan. Kalau mak bapak rasa dia punya warna itu seperti yang warna Allah tawarkan putih, maka itulah bentuk celupan Allah. Dan kalau LGBT bawa pelbagai warna dan celaru, kan kalau LGBT bawa pelbagai warna dan celaru, kejap-kejap warna biru, kejap-kejap warna hijau, kejap-kejap warna kuning, itu image yang kita bawa. Allah nak kita masukkan, kain tadi perlu dimasukkan keseluruhannya, kita masukkan seluruh diri kita dalam celupan Allah. Kita masukkan diri kita seluruhnya kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, bukan sikit-sikit. Ini bukan nak buat corak. Tak, kita kena ikut Allah secara keseluruhan. Kalau color putih yang Allah nak, kita kena kekalkan kain tersebut putih. Itu sibghat Allah. Bentuk agama Allah. Kan cuba tengok cara dan berbezanya amalan-amalan pelbagai agama ni. Macam mana nak masuk Islam? Syahadah. Kan pengakuan dengan lidah dan hati. Cuba tengok Nasrani. Diorang buat apa? Dia kena baptis. Mandi. Kena baptis. Jadi mereka tanya orang Islam, masuk Islam celup macam mana yang kau pakai? Kan diorang kena mandi. Yahudi dan Nasrani ada cara diorang. Nak masuk agama mereka, kena mandi, kena celup. So mereka kata nak masuk agama ada tradisi seperti mana mereka celup tu. Allah beritahu itu adalah rekaan sahaja. Siapa yang suruh-suruh bentuk-bentuk baptis macam tu? Kena mandi bagai. Tak tahulah bila agama tu direka, Allah kritik dalam Quran. Agama ni bukan main celup-celup. Kan Allah guna perkataan yang sama untuk mengkritik agama mereka. Itu adalah rekaan dan tak ada benda celup-celup macam tu physically, tak. Dan cara Allah celup hati kita melalui ungkapan syahadah. Bayangkan sebelum ni orang tu non-Muslim. Bila dia ungkap syahadah, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku benar bersaksi Nabi itu, I bear witness, Nabi itu pesuruh Allah. Split second tu Allah ubah akidah tu daripada syirik kepada tauhid. Daripada kurafat kepada syariat. Allah ubah terus. Tak perlu nak mandi-mandi ke apa, tak ada. Hanya dengan ungkapan. Dan Allah ubah semuanya. Oh, dahsyat. Dahsyat. Waman ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih baik dari Allah? Siapakah yang lebih baik daripada Allah dari celupan itu? Kalau mereka kata kena juga ikut tradisi mereka atau kena ada cara khusus, nak ada semacam seremoni nak masuk sebarang agama, tanya mereka. Ada lagi tak celupan lain yang mereka rasa lebih baik dari celupan Allah? Ada tak cara lain untuk masuk dalam agama selain daripada cara yang Allah tawarkan? Ada? Tak ada. Wa nahnu lahu abidun. Maka sungguh terhadap Allah sahaja kami menghambakan diri. Maknanya tuan-puan, tentang amalan-amalan agama, tolong jangan tanya orang yang di luar dari agama kita. Sebab rata-rata lately ada orang-orang luar yang non-Muslim yang cuba menegur amalan agama orang Islam.
Dia kata, kenapa jadi macam tu? Kenapa tak macam ni? Well, kalau engkau benar beragama, jalankanlah amalan agamamu. Ini agama kami. Biarlah kami laksanakan seperti mana yang agama kami nak. Kan orang-orang seperti apa? Siti Kasim. Kan, ingat lagi waktu dia komen pasal korban? Ibadah korban. Komen dari liberal. Kan, di percadangan apa? Kita patut tukarkan ibadah korban kepada memberi beasiswa pendidikan kepada pelajar. Malah apa yang mereka kata, mereka sebut apa? Mengkorbankan lembu, kambing adalah ritual untuk mengingat peristiwa. Bukan tak boleh kita tukarkan korban kepada benda lain. Semisal jadi beasiswa atau pengorbanan kecil lain-lainnya. So, sekarang kita nak tanya dia. Allah ada cara dia untuk agama ni. Dan cara mana lagi yang lebih baik daripada cara Allah untuk diktate agama kita ni? Wa nahnu lahu abidun. Dan Allah tutup ayat tu dengan kami tetap nak jadi hamba Allah. Bukan ikut kata-kata kamu. Tak. Kami tetap nak jadi hamba Allah. Wa nahnu lahu abidun. Kami tegas hanya beribadah pada Allah. Cakap-cakap mereka ni tak terpakai. Tapi menariknya, mereka berani utarakan semacam itu sebab ada orang Islam yang rasa, kan, ya tak ya juga. Ada yang rasa macam tu. Yalah, kenapa tak buat macam tu? Terutamanya bagi mereka-mereka yang daripada kecil mak ayah mereka menafikan hak anak-anak belajar mendalami agama. Dari kecil belajar haluan negara tentang agama dianggap sekondari. Bila ada orang ambil bidang agama, dia kata bodoh, tak maju. So bila besar, dia rasa agama tu boleh dilogikkan. Sibrah bila sebut tentang celupan, Allah nak bagi tahu inilah cara dan gaya hidup beragama yang Allah nak. Bila Allah kata waman ahsanu minallahi sibrah, manusia kau cari mana lagi gaya hidup, cara hidup celupan yang lebih baik daripada apa yang Allah tawarkan pada kamu. Cari sampai engkau datang semula pada Allah, engkau katakan wa nahnu lahu abidun. Kami benar-benar nak sembah engkau wahai Allah. Allah suruh cari. Tentang pembahagian harta, tentang korban, tentang solat dan penyembahan, tentang bersuci, you name it. Allah datangkan detail untuk kita hidup. Apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan.
sampai ke tahap nak masuk rumah ada tata cara dia, ada tata kromo. Tu Jawa kata ada tata kromonya. Bukan hanya nak masuk rumah ada tata cara. Dalam rumah tu sendiri Allah bagi tahu, oh waktu ni tak boleh masuk bilik mak bapak, waktu ni tak boleh, waktu ni tak boleh. Kalau nak masuk juga kena minta izin. Begitu. Dia kata, banyak perkara yang orang Islam tak nampak dalam ibadah korban. Sebab kita hanya nampak beragama semata-mata untuk hapuskan kemiskinan. Dia kata sedangkan Islam tu lebih besar dari itu. Sebab tu, orang suruh masa korban tu joinlah melapah, menumbang lembu. Kan? Itu benda ni, dia tak faham. Bila suruh mengaji tak nak, lepas tu fikir-fikir sendiri. So ibadah korban tu ibadah. Nabi Ibrahim doa, ya Allah tunjuk kami cara kami nak beribadah. Bila Allah tunjukkan cara beribadah, engkau suka-suka nak tukar jadi beasiswa. Kau cakap ikut siapa ni? Kan? Kita dah lalui. Nabi Ibrahim minta, Rabbi ja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Ya Allah tunjuk kami cara kami nak beribadah, menyembahmu. Salah tunjuk cara berkorban. Yang dia tu dapat dari mana? Boleh tukar korban pergi beasiswa. Gitu. Kenapa tak tukar sekali cara nak berwuduk? Dah kita seharian dekat office. Kaki kan tak kotor pakai stokin, pakai kasut. So ubahlah cara nak ambil wuduk. Instead of basuh kepala, tangan dan kaki, basuh kepala dengan tangan. Jelas sebab tangan yang banyak pegang benda sana sini. Yang kotor. Kaki tak perlu sebab dah pakai kasut seharian. Mana kotor? Kalau ikut logik lah. Begitu. Itulah bentuk-bentuk manusia yang, well, dia rasa dia punya idea tu menarik dan luar dari kotak. Menarik dan luar dari kotak. Tapi dia lupa bahawa idea kita sangat terhad. Sangat terhad. Ada minah tu. Minah mana? Minah yang tu lah. Dia pernah kata, macam mana seorang Nabi boleh tergerak nak sembelih anak dia hanya kerana dapat arahan melalui mimpi. Aku syak mimpi tu datang dari syaitan kot. Dia cakap macam tu. Mimpi tu datang dari syaitan kot. Sebab Allah kan maha penyayang. Takkan dia bagi arahan dalam mimpi suruh sembelih anak. Kalau kita lah berdepan dengan dia, kita nak jawab macam mana? Kita nak jawab macam mana? Dakwaan-dakwaan semacam itu. Dakwaan daripada orang yang tak faham. Tak faham. Dan tadi kan ayat sebelumnya kan Allah ingatkan ni, fasayakfikahumullah, kalau tak ikut hidayah mereka akan jauh sesat, maka kita bergantung kepada Allah
Dan sebelum itu, la nufarriqu baina ahadim minhum, kita tidak membenci. Kan ayat sebelum kita tidak membenci, so anggaplah orang tu tak faham tanpa kita perlu mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak elok. Kalau dia cakap dengan kita nak jawab macam mana? Tugas kita ialah beri penerangan, beri jawapan. Kita jawab begini. Kalaulah mimpi itu mimpi dari syaitan. Dia premis adalah mimpi itu mungkin datang dari syaitan. Kan sebab Allah Maha Penyayang, tak mungkin Allah akan suruh mimpi yang macam tu. Okey. Kalau mimpi itu datang dari syaitan, si ayah dia pernah tanya pada anak dia. Si ayah dia tanya, wahai anakku ya bunaya, wahai anakku, oh my son, inni ara fil manami, indeed I have seen in my dream. Sungguh aku telah melihat dalam mimpi aku. Anni asbahuk, I sacrifice you. Aku nampak dalam mimpi aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Si ayah bertanya pada anak, apa pendapatmu? So, see what do you think? Apa pendapatmu? Cuba tengok respon anak dia. Qala ya abati, wahai ayah, I love you. If alma tu'mar. Jalankan apa? Tu'mar apa? Commanded, yang telah diperintahkan. Macam mana anak dia boleh faham mimpi itu sebagai perintah? Macam mana anak dia boleh faham mimpi itu sebagai perintah dan kita orang luar, rakyat Malaysia, ribuan tahun selepas tu, kita sukar nak faham mimpi itu arahan dari Tuhan. Instead of kita beri pula tuduhan bahawa mimpi itu datang dari syaitan. Si anak faham mimpi itu arahan Tuhan. Engkau kata datang dari syaitan, engkau punya bukti mana? Ayah tu dah tanya anak lah, apa pendapatmu? Anak kata, ayah ini arahan, buat. Melainkan kalau si anak kata, ayah, istighfar ya, istighfar. Ini mimpi dari syaitan ya. Ayah halusinasi. Begitu ke? Anak tu pun faham tau. Anak tu pun tahu. Tapi engkau yang mungkin tak pernah jumpa ayat ni. Ya. So begitulah tuan-tuan. Sebenarnya mereka cuma meneka-neka. Meneka-neka tentang tata cara sibghat Allah ni. Celupan-celupan Allah. Sebab tu Allah kata, celupan siapa yang lebih baik dari celupan Allah? Apa yang agama kita tawarkan sebagai cara hidup adalah jalan dan gaya hidup yang paling sempurna. Kan, paling sempurna. Tinggal lagi. Kita tak dapat contoh yang sebenar. Cara hidup yang ditawarkan oleh Quran. Kerana umat akhir zaman ini pemahamannya terhadap Quran sangat tipis. Bila tipis, kita tak dapatlah menghayati, reveal akhlak Quran tu bagaimana. Kan bila si Minah ni kata begini, oh kita cepat-cepat melenting. Sedangkan itu bukan akhlak Quran, itu bukan akhlak Islam. Cuba tengok waktu dikeluarkan kenyataan tu, berapa ramai ustaz-ustaz yang melenting, marah dan menghina dia. Akhirnya dia yang asalnya
lontarkan tu sebagai pertanyaan, merubah tanggapan, orang Islam memang macam ni, tak boleh dibawa berunding. So kita datangkan dalam bentuk penerangan, penjelasan. Soalan dia tu kita jawab. Alah Ustaz, jawab pun tak guna Ustaz. Sekurang-kurangnya kita cuba untuk memberi penerangan dalam keadaan tenang. Kan, dalam keadaan tenang dan profesional. Bukan mendahului emosi. So begitulah. Diharap kita tidak mendahului masa jam 9. Kita berhenti dulu di sini. 8.58 untuk beri laluan rehat sebentar sebelum kalau ada kuliah selepas ini. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Kita nak buka satu atau dua soalan ke Ustaz? Kalau ada nak tanya. Boleh. Okey, kita buka soalan satu atau dua soalan sebelum kita tutup kuliah. Silakan kalau ada kemusykilan ataupun ada pandangan, ada apa isu yang ingin dilontarkan kepada Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ustaz, daripada kata-kata mereka yang menolak, dia macam dia seolah mencadangkan kononnya sebab mengikut logik akal mereka kan. Okey, kalau yang berkata ni adalah orang Islam, terbatal tak akidah dia? Yang tu pertama. Lepas tu kalau terbatal maknanya murtad ke macam mana? Yang tu saya nak tahu dulu. Okey, ulama pernah menggariskan ada orang-orang yang cuba untuk bawa cadangan-cadangan baru tanpa, dia ada dua keadaan. Ada manusia yang benar-benar dia nak buat cadangan tanpa memikirkan apa risiko perkataan-perkataan dia tu. Yang itu dia kena jumpa dengan pihak berautoriti dan pihak berautoriti akan jelaskan. Yang kedua, dia buat begitu dengan sedar bahawa dia nak mencadangkan sesuatu yang baru. Dilihat amalan agama ni sudah kolot dan perlu dibuat yang baru. Tadi tanpa sedar, ini dengan sedar. Kedua-duanya perlu dipanggil dan diterangkan dan diajak bertaubat. So jika dia melalui proses taubat dan kembali semula, maksudnya bertaubat dan sedar, menyesal, okey, itu jalan yang terbaiklah. Ada juga dipanggil, disuruh bertaubat, tak nak bertaubat, kekal dengan pendirian. Itu gelarannya kalau dahulu ulama dahulu dipanggil i'tizal ataupun mu'tazilah, dia tergelincir. Tapi kita bukannya nak menggelar-gelar, tak. Kita nak bawa kepada pihak berautoriti, panggil dia, jelaskan. Problemnya bila kita panggil, bila JAKIM panggil, orang yang itu tak datang. Malah alamatnya alamat tu tak wujud. Ada bangunan tu tingkat 15, tapi bila pergi bangunan tu 10 tingkat je. Alamat tak jelas. Kami bukan tak pernah panggil, tak datang. Tak datang tu G25 tu. Berapa ramai? Dia kata G25, 25 orang kan. JAKIM panggil, pejabat mufti panggil, kita nak dialog. Yang datang 3 orang, 2 orang. Kata nak bersikap profesional, jomlah kita jumpa. Apa korang punya permasalahan? Bagi tahu. Ada datang 3 orang, berdialog, berdiskus. Semua jawapan kepada soalan-soalan mereka dijawab dengan baik. Jawab berdepan. Okey, dia kata macam ni. Okey, kita jawab.
Tak tu, kalau dulu G25 kan macam apa nama, lantang. Setelah dibuat perjumpaan semacam tu semakin kendur. Sebab sebelum ni mereka tak faham. Mereka ni jenis tak faham. Okay. Last. Ada dalam surah Fajar. Surah Fajar ke surah Al-Balad. Allah ada sebut tentang perkara yang macam ni. Sebab mereka ni dalam mereka punya circle, mereka sering discuss benda-benda yang semacam ni. Okay? Dalam mereka punya kelompok, mereka sering berbincang tentang perkara-perkara ni. Benda baru tentang agama. Dan asalnya tak seorang pun berani untuk lontarkan pada umum. Tak seorang pun berani. Tapi bila semakin lama dibincangkan, makin lama ada orang yang masuk air kepalanya paling berani untuk lontarkan. So bila ada orang, 2-3 orang dalam masyarakat yang sudah mula berani sebut, maksudnya mereka dalam circle mereka itu ramai yang sudah bincang benda yang sama. Tinggal 2-3 orang ni yang paling berani. Allah pernah sebut perangai macam ni sewaktu Allah komen tentang kaum Samud yang diberi unta tu. Kalau diikut setiap kumpulan sewaktu kumpulan kaum Samud, tak seorang pun berani untuk cederakan unta tu. Tapi bila dalam kelompok tu sering bincang, kan macam mana nak bunuh, macam mana nak buat. Lama kelamaan ada orang yang paling berani untuk buat. Islamofobia dia bukannya, dia banyak kepada salah faham. Dan ada juga kes yang melibatkan trauma waktu kecil. Trauma waktu kecil macam mana? Kadang waktu sekolah kafar, budak ni baru nak faham, tapi diejek-ejek oleh kawan-kawan, didenda, dimarahi oleh cikgu. Akhirnya dia fed up dengan agama, langsung membenci. Dia fobia dari kecil. Ada yang daripada kecil dia dirogol oleh ayah. Haruan makan anak. Kemudian direport pada cikgu, cikgu marah dia. Tak ada orang dekat keliling yang nak mempertahankan dia. Sedangkan dia teruk kena, mak tak support. Akhirnya dia membesar dalam keadaan begitu. Ada pelajar kita 12A, 11A, cemerlang SPM. Tapi akhirnya jadi Islamofobia. Sebab fobia waktu kecil tidak diurus dengan baik oleh orang dekat sekitar. Langsung dia menentang agama. Ada orang yang masih hidup dan dia tak segan silu sebut tentang agama, mengkritik. Ada. Islamofobia dia bukannya terjadi sehari dua, tak. Dia sudah melalui saat-saat sukar berhadapan dengan perangai orang Islam yang tak semengah. Akhirnya dia membenci dan protes. Benci dan protes dari kecil. So kita tak boleh nak terus salahkan kau cara berfikir salah, tak. Tengok latar belakang dia. Apa yang dia lalui. Kadang bukan kerana dia benci Islam, tapi dia benci perangai orang Islam. So sewaktu kumpulan-kumpulan semacam ini, kita tak boleh terus layan dengan kekerasan. Tak. Ajak bincang. Tapi sebab sebelum diajak perbincangan tu, mereka sudah diserang oleh siapa?
netizen, kumpulan-kumpulan yang ekstrim, ustaz-ustaz yang ekstrim ni, akhirnya mereka rasa, pendapat kami tolak mentah-mentah, buat apa kami nak dengar pendapat mereka. Lalu dilihat yang panggil pula pihak berautoriti. Pihak berautoriti dia boleh guna kuasa veto, tangkap. So kenapa aku nak serah tengkuk untuk disembelih? Gitu. So sebab tu mereka lebih mudah untuk bergerak secara grup-grup mereka saja dalam bubble mereka tanpa mendapat penjelasan sebenar terhadap soalan-soalan dari mereka. Begitu. Ustaz, maknanya kita yang duduk di jalan dakwah ni kan, kesilapan tu berlaku pada diri kita juga sebab tak macam mana nak cakap, seorang macam ni dia lagi menolak bila kita hentam kan. Macam Ustaz kata lah, sebenarnya dia perlu diberi kefahaman dengan, sebab dakwah ni cinta sebenarnya. Mana ada orang bercinta dengan kasar. Pada saya yang tu lah, sebab bila isu netizen lah, kita baca komen-komen tu buat dia lagi panas. Dan betul. Dia dah lah duduk dalam keadaan logik akal dia rasa betul kan. So kat sini saya rasa memang tak tahulah nak jawab dengan Allah esok, ya Allah, tak tahulah Ustaz macam mana. Allah Akbar. Sedih. Terima kasih banyak Ustaz atas penerangan dan penjelasan yang sangat baik. Alhamdulillah. Okey, kita ingat berhenti sini dulu kan Ustaz kan? Ustaz. Komen saya terakhir begini. Ustaz, teruskan. Semua itu sebenarnya kita berada sedang menari di dalam gelanggang syaitan. Syaitan yang beri idea untuk mereka sebut macam tu. Kemudian syaitan pula cucuk hati kita untuk kita beri respon yang tak sepatutnya. Kita bergaduh sesama manusia, lantas kita melupakan, musuh utama kita yang sedang bertepuk tangan. Begitu. Sebab tu Allah kata, ikut beriman seperti mana yang Allah nak kita beriman. Lalu nanti Allah akan yahdi qalbah. Allah akan guide hatimu. Tapi kalau engkau berpaling, engkau akan syiqaq. Engkau akan tersesat jauh, tak akan boleh kembali. Syiqaq ni sesat barat. Sesat sampai engkau bingung macam mana engkau nak kembali. Fasayakfikahumullah. So berzikirlah dengan cukuplah Allah sahaja. Cukuplah Allah sahaja yang boleh bantu aku. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti sini dulu untuk hari ini. Dah 9.10. Kejap lagi kita ada kelas 9.15. Jadi alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Imam Muhammad Nazri Haji Mustaqim yang bersama kita untuk tadabbur surah Al-Baqarah pada malam ini. Terima kasih atas perkongsian ilmu. Moga beri manfaat kepada kita ambil ibrah tentang segala arahan, peringatan yang diberi oleh Allah, dan terus kita bertawakal kepada Allah dan Allah menjadi pentadbir bagi segala urusan kita, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para jemaah. Teruskan bersama dengan kuliah Al-Fadil Ustaz di Google Meet Gubernur Iman untuk kuliah tadabbur ayat-ayat di juzuk Al-Baqarah, surah Al-Baqarah seterusnya. Dan kelas kita sebentar lagi ialah bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humairah Muhammad Saleh untuk kelas tahsin Makhrijul Huruf pada pukul 9.15. Terima kasih juga kepada semua para jemaah yang sudi ataupun yang telah pun memilih untuk berada di Google Meet Gubernur Iman bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Mudah-mudahan Allah cucuri kita rahmat, hidayah, inayah yang berterusan agar terus kita ni sihat walafiat, dilimpahkan rezeki yang barakah, dimudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membaca tasbih kafarah menutup kuliah dengan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.